Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif bin Azmi dari kumpulan 18 bersama rakan-rakan saya iaitu Zulhamizan, Haslinda, Muhammad Syarul dan Muhammad Nazri. Kami akan membentangkan mengenai isu anti-vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin ialah satu cecair yang mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan suatu virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun sistem imuniti tubuh dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Okey. Seterusnya adalah apa itu anti-vaksin. Anti-vaksin ini adalah merujuk kepada individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin sebenarnya bahaya. Mereka lebih percaya bahawa vaksin membawa penyakit dan tidak selamat untuk diri mereka. Antara faktor anti-vaksin ialah tidak percaya kepada para doktor, teknologi dan juga sains. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Encik Muhammad Syarul untuk pembentangan objektif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarul Irwan bin Mazin, nombor metrik 284034. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya Muhammad Hanif bin Azmi atas penerangannya sebentar tadi. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian isu anti-vaksin. Objektif kajian isu anti-vaksin yang pertama ini dapat mengenal pasti punca wujudnya golongan anti-vaksin. Yang kedua, dapat mengkaji kesan jika tidak mengambil vaksin terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang ketiga, mengidentifikasikan langkah yang boleh diambil supaya golongan ini tidak terus bertambah. Seterusnya kita pergi kepada dapatan dari responden yang dihasilkan menggunakan platform atas talian iaitu Google Form. Sebanyak 59 responden terdiri daripada lelaki dan perempuan bangsa Melayu, Cina dan India, umur lingkungan 18 ke 60 tahun. Sebanyak 67.8% adalah perempuan, lelaki sebanyak 32.2%. Umur pula 50.8% adalah lingkungan 30 ke 49 tahun. 13.8% daripada umur 50 ke 59 tahun. Kita pergi kepada dapatan dari responden. 93.3% ahli keluarga atau saudara terdekat dan kenal rapat mereka mengatakan mereka pernah dijangkiti COVID-19. 38.3% mengatakan mereka mendapat maklumat tentang vaksin COVID-19 melalui laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. 36.7% mengatakan mereka mendapat maklumat daripada televisyen dan radio, manakala 18.3% adalah dari Facebook, laman sesawang Facebook. Seterusnya, 95% faham mengenai suntikan vaksin COVID-19 dan keperluan suntikan ini terhadap imunisasi badan. Sekian dari saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Muhammad Zulhamizan bin Muhammad Ghazali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulhamizan bin Muhammad Ghazali, nombor metrik 283785, akan membentangkan slide yang bertajuk punca-punca tidak mengambil vaksin serta bar chart
punca-punca tidak mengambil vaksin. Terima kasih Syarul atas pemandangan slide sebentar tadi. Seperti yang kita lihat, terdapat 5 punca tidak mengambil vaksin yang disenaraikan. Yang pertama, bimbang kesan sampingan yang boleh membawa maut. Yang kedua, bimbang akan status halal. Yang ketiga, bimbang akan menjejaskan sistem imunisasi badan. Yang keempat, salah maklumat tentang COVID-19 atau vaksin. Yang kelima, kesukaran untuk ke fasiliti perubatan selain tidak mahu mendapatkan jenama vaksin lain daripada diterima mereka sebelum ini. Kita boleh lihat bacat punca tidak mengambil vaksin ini terdapat daripada 5 pernyataan tadi. Pernyataan pertama, majoriti adalah setuju, manakala pernyataan kedua, majoriti adalah setuju. Pernyataan ketiga, majoriti juga setuju. Pernyataan keempat, majoriti setuju dan merupakan pernyataan yang paling tinggi bersetuju dalam pernyataan ini. Majoriti pernyataan kelima juga majoriti adalah setuju. Berikut adalah senarai pernyataan yang kita telah senaraikan menjadi bacat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Haslinda binti Tajul Saaran, Metrik 283864. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan tidak mengambil vaksin. Antara kesannya ialah Malaysia lambat capai herd immunity, gangguan sasaran peak dan kelancaran pemberi vaksin kepada individu lain, berhadapan dengan risiko jangkitan lebih serius, pembaziran dos vaksin kerana mempunyai jangka hayat pendek. Yang kelima, vaksin Pfizer BioNTech perlu 6 orang untuk disuntik. Jika seorang gagal hadir, ia menyusahkan 5 individu lain yang ingin divaksin serta menyukarkan petugas kesihatan untuk mencari pengganti. Kesan yang keenam, vaksin extravaganza untuk 10 orang, selalunya dos sudah siap dimasukkan ke dalam picagari. Jika seorang tidak datang, ia menyebabkan pembaziran kerana tidak boleh disimpan semula. Yang ketujuh, menyebabkan kadar kematian semakin meningkat. Yang ke-8, mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Yang ke-9, menyebabkan berlakunya kesesakan di hospital. Yang ke-10, kesan anti-vaksin menyebabkan kebimbangan dan menakutkan masyarakat lain. Berikut merupakan carta kesan tidak mengambil vaksin. Mengikut carta yang ditunjukkan, rata-rata responses majoritinya setuju terhadap kesan-kesan jika tidak mengambil vaksin, iaitu sebanyak 211. Diikuti dengan sangat setuju 107, manakala tidak setuju 84 dan akhir sekali sangat tidak setuju iaitu 18. Dengan ini menunjukkan ramai responses mengetahui kesan-kesan jika tidak mengambil vaksin. Saya Muhammad Nazri bin Ishaq, metrik nombor 284047. Hari ini membentangkan berkenaan cara mengatasi isu anti-vaksin. Poin yang pertama, duduk bersama-sama golongan ini dan cuba menolong mereka dengan menyampaikan fakta yang benar tentang vaksin. Poin yang kedua, menjalankan kempen kesedaran mengenai kebaikan vaksin melalui media sosial, televisyen, radio kerana medium ini mempunyai pengaruh yang besar pada masa kini. Poin yang ketiga, ketelusan dalam memberi data dan fakta perlu kepada orang ramai. Poin yang keempat iaitu menguatkuasa undang-undang yang mana apabila seseorang memberikan maklumat yang salah, tindakan yang tegas akan dikenakan. Dan seterusnya, poin yang terakhir, memberi bimbingan kaunseling kepada golongan yang takut kepada vaksin. Ya, dari hasil survey ditemukan bahawa rata-rata rakyat Malaysia setuju dengan survey yang dijalankan oleh kumpulan kami, berbanding sangat sedikit dengan tidak setuju, iaitu tidak sampai 5% kalau kita lihat di graf yang dipaparkan. Seterusnya iaitu kesimpulan. Anti-vaksin adalah ancaman kepada kesihatan di seluruh dunia. Ia bermula daripada andaian-andaian tidak berasas yang disebarkan oleh individu yang tidak mahu menerima kebenaran walaupun telah terbentang di hadapan mata.
Oleh itu, kita haruslah berwaspada dan sentiasa memastikan maklumat yang diterima adalah sahih sebelum menyebarkannya. Sekian daripada saya. Terima kasih.